ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat pagi ni? Sihat, Alhamdulillah. Merah Kak Som pagi ni. Masya Allah, tabarakallah. Moncar. Betul tak saya cakap tu, Cik Ana? Betul moncar. Gurau je Kak Som, suka usik Kak Som ni. Apa dia? Okey, baik, Alhamdulillah. Kita bertemu pada pagi ini sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita. Kitab Fathul Bari di jilid yang ketiga, membincangkan hadis-hadis yang memuatkan perbincangan tentang wuduk. Jadi pada hari ini kita berada di bab yang keberapa? Bab yang kedua. Muka surat 13. Okey, baik. Kita berada di muka surat 13, bab yang kedua, bertajuk solat tidak diterima tanpa bersuci. Dalam bahasa Arabnya di sini, babun la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Jadi kita baca terlebih dahulu hadis yang terdapat dalam kitab kita ini. Baik, hadisnya bernombor 135 dalam kitab di situ. Di bab yang kedua, nombor judul itu pun nombor 2 di sana. Ini qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yataghadda'a qala rajulun min Hadramauta mal hadathu ya Aba Hurairah qala fusa'un aw duratun. Maksudnya di sini Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali meriwayatkan kepada kami. Dia berkata, Abdul Razzaq mengkabarkan kepada kami, dia berkata, Ma'mar mengkabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih bahawa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat orang yang berhadas hingga dia berwuduk. La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Jadi maksudnya tidak diterima salat orang yang berhadas hingga dia berwuduk. Seorang lelaki dari Hadramaut pada masa itu, dia berada di tempat itu, jadi dia tanya kepada Abu Hurairah yang menyampaikan hadis ini Lelaki ini tanya apa? Mal hadathu ya Aba Hurairah? Apakah yang dimaksudkan dengan hadath, wahai Abu Hurairah? Jadi Abu Hurairah dia pun jawab soalan lelaki daripada Hadramaut ini. Dia kata fusa'un au duratun, buang angin yang tidak bersuara atau bersuara. Kenapa bersuara dan tak bersuara ni? Itu sebenarnya terjemahannya betul kan? Buang angin yang sama ada dia bunyi suka orang depan. Pelik juga kalau buang angin tu ada suara. Saya rasa semua orang takut nak buang angin.
Membuang angin ada suara ni, seramnya lah macam tu kan. Baik, maksudnya ialah sama ada buang angin itu dia berbunyi ataupun tidak. Mula-mula disebut tidak berbunyi ya. Buang angin yang tidak berbunyi atau berbunyi. Okey. Baik, kita pergi kepada syarah judul bab. Bila kita kata syarah judul bab ya, maksudnya nama bab itu disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di situ. Baik, kita ada perkataan apa pada bab kita di sini? Babun la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Maksudnya bab solat tidak diterima tanpa bersuci. Jadi kita ada lafaz tuhur. Lafaz tuhur dibaca dengan mendammahkan huruf ta. Maknanya baris depan, baris depan. Atas, bawah, depan. Okey. Lafaz tuhur dibaca dengan mendammahkan huruf ta, iaitu kita baca dengan huruf ta tu kita baca dengan bunyi depan lah, yang maknanya lebih luas daripada wuduk dan mandi. Jadi bila kata bersuci ya di sini maknanya lebih luas. Bukan hanya wuduk, bukan hanya mandi. Mandi ni maksudnya mandi hadas. Ya, mandi hadas besar. Jadi boleh juga dimaksudkan dengan mandi biasa. Itu juga dipanggil sebagai bersih kan? Bersuci, bersih. Boleh juga kita kata istinja. Istinja ni maknanya kita bersihkan diri kita. Jadi sebab tu dia kata ia lebih luas. Maknanya lebih luas daripada wuduk dan juga mandi. Baik. Seterusnya kita lihat di muka surat yang berikutnya, muka surat 14. Judul bab ini merupakan lafaz hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari hadis Ibnu Umar. Jadi judul bab ini kan tadi judul babnya la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidak diterima solat sehingga seseorang itu berwuduk. Sebenarnya itu asalnya adalah hadis Nabi. Okay? Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini Imam Al-Bukhari tak jadikan ia dalam bentuk hadis. Imam Al-Bukhari letakkan ia dalam bentuk bab. Ya, namun kalau kita rujuk dalam riwayat riwayat Imam Muslim, di situ ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar yang mana menunjukkan bahawa lafaz tadi ya, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati lafaz itu tadi, bab tu tadi kan, nak garuk muka tergaruk benda ni. Lupa pakai benda ni. Ni asal tak kena pun. Subhanallah. Macam-macam. Okey, jadi kita dapati hadis yang la tuqbalu salah tadi kan, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, ia bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi kita dapati di situ disebutkan ada juga riwayat dari Imam Abu Dawud. Maknanya ada ramai ya di kalangan imam-imam hadis, antaranya Imam Muslim, Imam Abu Dawud yang meriwayatkan hadis tersebut dalam bentuk hadis. Tidak diletakkan pada nama bab. Okey, berbeza dengan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dia tak letak ia dalam bentuk hadis. Tapi dalam bab ini kita dapati dia jadikan ia sebagai judul kepada bab, untuk bab yang kedua. Yang mana disebut di sini, sedangkan Abu Dawud dan ulama yang lain meriwayatkannya dari jalur Abul Malih. Dari jalur Abul Malih bin Usamah dari ayahnya. Dan hadis ini iaitu hadis la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Okey, kita belum masuk pada hadis yang disebutkan oleh Nabi ya dalam untuk bab ini, masih lagi pada judul bab. Di situ dia kata ada banyak riwayat. Maknanya bukan riwayat Imam Muslim,
bukan riwayat Imam Abu Daud sahaja, tetapi ada banyak lagi riwayat yang lain yang kata kenapa di sini Imam Al-Bukhari dia tak letakkan jadi bentuk hadis sebab ia tidak menepati syarat dia. Sebab Imam Al-Bukhari ni bila dia masukkan hadis dalam bentuk hadis kan, dia ada syarat-syarat yang ketat untuk dia masukkan dalam kitab dia. Jadi dia dapati mungkinlah bagi pendapat dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walaupun kita kata Imam Muslim juga memiliki syarat hadis yang ketat untuk dia masukkan dalam kitab sahihnya. Namun di sini kita dapati Imam Al-Bukhari menurut kepada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ia tidak menepati syarat Imam Al-Bukhari, sebab itu dia cuma letakkan hanya sebagai tajuk bab. Dia tak letakkan ia sebagai bentuk hadis. Tapi hadisnya sahih. Yang la tuqbalu salatun bighairi bighairi tuhurin, hadis itu adalah hadis yang sahih. Cuma biasalah setiap ulama mereka ni ada kriteria, ada syarat-syarat mereka yang tersendiri yang menyebabkan dia tak jadikan ia sebagai hadis yang dimuatkan dalam topik bab. Oleh kerana itu, beliau rahimahullah hanya menyebutkan kandungannya pada judul bab ini, lalu mencantumkan hadis lain yang semakna dengannya. Baik, kita pergi kepada syarah hadis ya. Di situ kita ada perkataan apa dia? La tuqbalu. Okey, la tuqbalu. Baik, kita dah masuk kepada perbincangan hadis. La tuqbalu maksudnya tidak diterima. Okey, maksud perkataan la tuqbalu tidak diterima. Demikian yang terdapat dalam riwayat kami, iaitu dengan mendammahkan, maksud dibaca dengan baris depan huruf ta-nya tuqbalu. Jadi bunyinya begitu. Dan berbentuk mabni lil majhul, kata kerja yang tidak disebutkan subjeknya. Hadis ini dimuat juga oleh Al-Bukhari dalam bab tentang perintah meninggalkan hiyal. Hiyal maksudnya tipu muslihat. Dari riwayat Ishaq bin Nasr. Jadi Imam Al-Bukhari muatkan hadis ini dalam bab yang lain selain dalam bab wuduk ini. Baik, kemudian dijelaskan kepada kita Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini dari Ahmad ibn Hanbal. Keduanya sama-sama meriwayatkan dari Abdul Razak dengan lafaz la yaqbalullah. Allah tidak menerima. Okey, ini maksudnya tadi yang disebut daripada sudut grammarnya tadi kan. Dari sudut ilmu nahwu, yang mula-mula kita kata mabni lil majhul, sebab tu kita baca tuqbalu. Tak disebut objeknya. Tapi bila kita lihat dalam riwayat Abu Daud tidak menggunakan dengan lafaz mabni lil majhul. Ya, disebut Allah pada hadisnya. Sebab itu ada kan la yaqbalullah. Tidak, Allah tidak menerima. Baik. Jadi maksud kata menerima. Dia jelaskan dulu maksud perkataan menerima sebelum masuk kepada perkataan tidak menerima. Jadi kalau kita kata sesuatu perbuatan ataupun sesuatu amalan itu diterima ataupun menerima, ya, di sini perkataan asalnya kita panggil di sini ialah sinonim, maksudnya seerti dengan perkataan ataupun dengan kata sah. Okey, bila kita kata menerima, amalan itu satu bentuk yang diterima, menerima, maknanya amalannya sah. Okey, amalannya sah dan juga mendapat pahala. Dan di situ digunakan perkataan atau, ya, atau mendapat pahala. Sedangkan makna sebenarnya dari penerimaan itu sendiri adalah hasil dari sebuah ketaatan yang diimbali, maksudnya ada ganjaran pahala, sekaligus menggugurkan sesuatu yang menjadi tanggungan kewajipan seorang mukallaf. Jadi bila kita kata macam ini, satu perbuatan ketaatan yang kita lakukan, tak kira apa sahaja perbuatan.
Tak semestinya wuduk. Ya, tak semestinya wuduk. Ini apa ya? Maaf saya letak di bawah ni sebab terhalang muka muka orang di sini ya. Minta maaf. Siapa yang beri saya ni terima kasih ya. Tapi saya letak bawah sini dulu. Jadi kita lihat begini. Bila satu amalan ya disebut sebagai diterima ataupun ada perbuatan menerima di situ daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita panggil ia adalah perbuatan yang ada dua kriteria tadi. Sah dan juga dapat pahala. Okey, perbuatan yang diterima oleh Allah dia adalah perbuatan yang sah dan dapat pahala. Ada dua ni. Sebab tu tadi dia kata begini, sedangkan makna sebenarnya dari penerimaan itu sendiri. Bila kita kata dia adalah perbuatan yang diterima. Okey, ada penerimaan. Maknanya ia adalah hasil dari sebuah ketaatan. Yang kita lakukan, contoh solat, kita kata. Ya, solat itu kita kata diterima. Maknanya bila diterima, solatnya adalah solat yang sah. Bila kita kata solatnya sah, diimbali dengan pahala. Maksudnya ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita lihat di sini, dalam hal ini manakala mengerjakan wuduk dengan menyempurnakan syarat-syaratnya merupakan indikasi keabsahannya. Keabsahannya maksudnya kesahannya. Bila kita mengerjakan wuduk itu tadi, kan, kemudian kita sempurnakan wuduk tersebut dengan syarat-syaratnya, dikatakan bahawa wuduk itu adalah ada petunjuk ya, yang menunjukkan sah wuduk tersebut. Yang hasilnya adalah wuduk diterima. Tapi mesti syarat-syaratnya sempurna. Apa syarat-syarat wuduk? Wuduk. Syarat mengerjakan wuduk. Membasuhkan, meratakan air di anggota wuduk. Lagi satu je. Niat. Okey, lagi? Apa dia? Islam. Oh, kalau tak Islam tak sah Ini menarik ni. Islam disebut. Mesti bersih. Apa yang mesti bersih? Air mesti bersih. Air suci. Apa ni? Oh tak padam lagi ni. Daripada minggu lepas. Itulah terperanjat saya. Kenapa tiba-tiba dah tertulis? Tak padam lagi daripada minggu lepas. Tadi kan dia kata, bila... Okey, amalan yang diterima bila syarat-syarat sempurna. Jadi disebutkan syarat bagi wuduk itu bila disempurnakan, okey, mengerjakan wuduk dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, ia adalah petunjuk kepada kesahan wuduk itu tadi. Maknanya, dia bukan hanya semata-mata kita ambil wuduk, tapi adakah syarat-syaratnya telah dipenuhi. Bila syarat-syaratnya semua telah dipenuhi, baru sah wuduk tersebut. Tadi ada pelbagai macam pendapat ulama di depan saya. Ya, saya tanya syarat sah wuduk tu apa? Ada cakap itu, cakap ini kan.
Ada macam-macam. Tadi ada yang kata niat. Niat ni mestilah. Dia mesti jadi syarat kita. Bila kita nak berwuduk, kan? Amalan kita, apa-apa amalan kita mesti dimulai dengan niat. Barulah sah. Sebab niat ini kalau kita rujuk kepada penerangan para ulama, antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muslim, disebutkan bahawa niat ini adalah satu perkara yang membezakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Ya, satu amalan dengan amalan yang lain. Jadi itu niat. Dua ialah baca bismillah, basmalah. Okey. Sebab ada hadis yang Nabi SAW sebutkan. Nabi kata apa? La wudu'a liman lam yazkur ismullahi alaih. Ya, tidak ada wuduk bagi yang tidak menyebut nama Allah ketika dia melakukan wuduk itu. Tadi barulah masuk kepada meratakan air yang suci tadilah. Ratakan air di anggota wuduk, kan? Sebenarnya ada banyaklah ya perbincangan di kalangan para ulama fiqh tentang syarat-syarat wuduk itu. Ya. Di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri menunjukkan bahawa setiap daripada mereka ada perbezaan-perbezaan pendapat berkenaan dengan syarat sah. Tapi yang penting ialah niat ini, yang ini dan yang ini. Yang nombor 4, keempat-empat ini dia tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang untuk menunjukkan syarat sempurna wuduk itu ditepati. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Sebab dia kata, maka di sini ia cukup, mana subhanallah. Baca muka surat lain pula. Apa tadi? Mana kakak? Sekejap. Tadi saya baca keabsahan kan. Yang hasilnya adalah wuduk tersebut diterima. Okey, sampai situ. Adapun, jadi kalau kita kata benda yang diterima, ada dua tadi ya. Ada tiga. Satu, kita kata ia adalah sah. Kemudian ada pahalanya. Namun, mesti menepati syarat-syarat. Semua amalan begitu. Solat kita, puasa kita, kan? Bila kita kata amalan tersebut diterima kerana kita melaksanakan ketaatan. Ketaatan bukan tak semestinya, dia tak boleh hanya kita faham dengan kita semata-mata buat. Puasa je gitu je, tak boleh kan? Dia mesti ada menepati cara dia, keadaan dia, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa contohnya, ataupun mengurangi pahala puasa. Ini semua adalah perkara-perkara yang boleh dimasukkan dalam syarat-syarat diterimanya sesebuah amal. Jadi bukan hanya semata-mata kita buat sesuatu amalan ketaatan, tetapi bagaimana kita melihat kepada ketepatan syarat yang kita lakukan itu sehingga ia diterima, sah dan akhirnya Allah berikan ganjaran pahala kepada kita. Baik, seterusnya diterangkan kepada kita tentang maksud perkataan tidak diterima pula. Tadi terima, sekarang tak terima. Ini macam nikah, dia terima tak terima ni. Sah tak sah? Okey, baik. Tidak diterima ya. Ada pun contoh makna tidak diterima di sini. La tuqbal tadi kan. Dalam pengertian sebenarnya adalah sebagaimana dalam sabda Nabi SAW. Man ata arrafan lam tuqbal lahu salatun. Jadi bila dia nak define, dia nak terangkan kepada kita maksud la tuqbal tadi kan. Di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani datangkan kepada kita dengan satu lagi hadis untuk memberikan kefahaman kepada kita bagaimana aplikasi perkataan itu ya untuk wuduk tadi. Baik, jadi dia datangkan satu hadis yang lain. Contoh, Nabi di sini ya, Nabi sabda, man ata arrafan lam tuqbal lahu salatun. Siapa yang mendatangi tukang ramal, nescaya tidak diterima solatnya. Tukang ramal ni apa?
Tukang telik. Tukang telik tu apa? Macam telik nasib. Okey, macam telik nasib tu apa? Dia anggap-anggap gitu. Macam-macam Kak Sun jawapan. Tukar ramal. Tukar ramal ada banyak ya. Tapi senanglah. Bila kita kata arrafan ni, kalau kita rujuk kepada syarah hadis kan, ada banyak maksud lah. Maknanya apa-apa yang berkaitan, yang mana dia buat macam mana tukang ramal ni, kita boleh masukkan dengan maksud yang semikian. Bomoh ke kahin, kalau dalam bahasa Arab panggil kahin. Okay? Kahin, bomoh ke bomoh putih ke. Ada bomoh putih, tahu bomoh putih Kak Som? Kak Som tak tahu bomoh putih, sebab tu lain kali pakai putih. Mana ada? Ada. Bomoh putih tu maksudnya dia action baik je. Dia penampilan dia macam ahli agama, tapi dia ada buat benda syirik. Kita panggil dia bomoh putih. Bomoh hitam memang hitam dah. Ya, walaupun saya suka pakai hitam. Tapi saya bukan bomoh hitam. Cuma di sini kita nak kata, itu side track je lah. Kita kata di sini, Nabi gunakan perkataan begini. Man ata arrafan. Siapa yang dia jumpa. Senang guna perkataan itu ya. Man ata arrafan. Siapa yang dia jumpa bomoh. Apa tadi? Tukang ramal. Ya, tukang ramal. Maka la tuqbal. Perkataan la tuqbal ada dalam hadis ini. Sama kan macam wuduk tadi kan? Nabi gunakan perkataan la tuqbal tadi kan? Baik. Jadi Nabi kata, nescaya tidak diterima solatnya. Maknanya, ya di situ diberikan ya penerangannya di muka surat 15. Maksud tidak diterima adalah tidak diterima secara hakiki. Betul-betul tak diterima maksudnya solat itu. Okey? Sebab dia berikan penjelasan kepada kita kenapa tak diterima oleh Allah langsung. Okey? Sebab satu amal boleh saja sah, namun penerimaannya dikemudiankan kerana terdapat faktor penghalang. Dia solat memang sah. Orang ni, kita kata dia jumpa bomoh. Dia jumpa tukang ramal kan? Kemudian lepas dia jumpa, dia solat. Dia ambil wuduk. Wuduk dia menepati syarat. Ya, wuduknya menepati syarat. Dia solat pun, Masya Allah, tepat semuanya. Tidak ada perkara-perkara yang membatalkan solatnya. Secara zahirnya kita nampak tadi, sah ke tidak? Diterima ke tidak? Tak, jangan fikir pasal bomoh lagi. Tadi kan, dia balik jumpa bomoh. Kemudian dia solat. Dia ambil wuduk, dia solat. Yalah, sebagaimana yang Nabi ajarkan solat itu. Sah ke tak saya tanya? Sah. Sebab dia ikut semua. Daripada zahirnya nampak sah. Ya? Tapi kena ingat gini. Ada faktor yang menghalang diterimanya solat tersebut. Apa faktornya? Jumpa tukang ramal tadi. Kita tak menafikan kesahan solatnya. Tapi ada faktor yang menyebabkan solat yang walaupun sah, ia tidak diterima oleh Allah. Begitu keadaannya. Yang diberikan contoh kepada kita. Samalah juga tadi. Kita ambil wuduk. Kita dah bersuci dah. Cakap. Kan kalau ada sebarang kekotoran, ni semua syarat-syarat ni. Tepat. Tapi kalau kita jumpa bomoh, walaupun kita menepati syarat tadi, terima ke tak? Tak. Tak diterima walaupun kita menepati. Sebab tu jangan main-main. Benda-benda jumpa bomoh ni jangan main-main. Dia benda yang berat. Dalam hadis yang lain disebutkan, tak diterima selama 40 hari solat. Kita solat 40 hari, tapi kita jumpa bomoh, Allah tak terima solat kita. Itu kalau kita bertaubat. Kalau tak bertaubat, jumpa lagi. Lepas tu kan, bagus lah. Belum habis 40 hari, jumpa lagi macam tu. Kan? Jumpa lagi. Apa jadi dengan solatnya? Sebab ramai orang yang
mereka ni dia tak ambil berat lah. Dia kata, Ustazah, mana ada orang jumpa bomo sekarang? Kita main internet, kita main Facebook sekarang ni. Kita main Instagram, Ustazah. No lah, tak tahu bomo ni, no such things lah. No such things. Jumpa-jumpa bomo. Jangan cakap. Jangan cakap. Makin moden juga bomo tu. Bomo main Instagram lah. Ketawa pula. Serius saya cakap. Banyak kali bomo nak follow saya dekat Instagram. Banyak kali nak follow kita dekat Instagram. Kita delete, mati-mati nak follow juga. Tak tahu, saya tengoklah Instagramnya, jual susuk. Online tu. Jual susuk. Jual apa? Bulu perindu. Tahu tak bulu perindu? Bulu ke bulu? Bulu Saya rasa bulu, sebab dia bulu. Betul, kita tengok benda tu je bulu. Kak Som tahu? Kak Som lah. Kak Dewi tahu? Dia bulu. Benda tu bulu tau. Dia nanti bulu tu naik. Saya bukan, jangan cerita bukan lah kat sini. Tak, betul. Dia bentuk, dia macam rambut gitu. Benda tu macam rambut. Tak tahulah sebab kita tak main-main benda macam ini kan. Tapi kalau tengok betul-betul bentuk dia just macam rambut yang letak dalam botol gitu. Na'udzubillahi min zalik lah. Jangan dekat dengan benda-benda macam inilah. Tapi ada ramai orang Islam. Kita jangan lihat pada orang yang bukan Islam. Kita lihat kepada orang kita aja. Yang gunakan, yang percaya, tapi solat. Dia solat, ambil wuduk. Dia menjalani kehidupannya sama macam kita. Masuk masjid solat. Mungkin kejahilan lah kita kata. Ketidaktahuannya tentang hukum, hakam, menggunakan barang-barang begini ya. Tapi Nabi SAW dah beritahu pada kita kenapa dilarang kita jumpa bomoh itu tadi. La tuqbal salat. Salat tidak diterima lantaran percaya dan menggunakan, bukan kita kata sekadar jumpa ya, tapi kalau kita dah ambil barang dari dia, ni lagi dahsyat. Ada hadis yang lain. Ini sebenarnya kalau rujuk kepada perbincangan para ulama, hadis ini dia man ata'arrafan lam tuqbal lahu salatun. Dia jumpa dalam keadaan yang dia tak percaya tau sebenarnya. Ramai juga orang kan saja-saja jumpa nak bertanya, betul tak? Aku tak percaya pun, aku jumpa tanya je. Bukan percaya pun, saja tanya. Ada orang macam tu. Tapi tak boleh, jangan main-main. Mungkin kita rasa kita memang tak percaya, tapi just nak tanya je kan. Tanya, kenapa saya ni, ya Allah, susah sangat hidup ni. Nampak orang tu duduk kat tepi ujung one corner. Kita pun saya saja nak tanya, ni apa gua punya nasib? Tanya macam tu kan. Saya saja kan. Tapi kita tak ada, aku tak percaya, tapi saja je tanya. Ada juga orang yang begitu. Tapi tak boleh. Orang yang begini, Nabi masukkan pada kategori tidak diterima solatnya. Tapi kalau orang yang percaya macam mana? Dia percaya dengan keyakinan apa yang diramalkan adalah benar. Tidak ada yang lebih benar daripada apa yang diramalkan. Syirik. Syirik akbar kita panggil. Syirik besar. Yang menyebabkan seseorang terkeluar daripada agama. Tapi tak bermakna kita kata, alah 40 hari je solat aku tak diterima. Bukannya sampai setahun, 40 tahun. Jangan cakap gitu. Belum tentu dalam masa 40 hari itu kita Allah hidupkan. Terus innalillah kembali, terus ke pangkal jalan. Kita nak betul-betul kembali ke pangkal jalan tu betul-betul maknanya bertaubat kepada Allah. Bukan betul-betul kembali kepada Allah ke alam barzakh. Bukan begitu. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Jadi kita nak diterima, wuduk kita diterima, solat kita diterima. Kita buat semua ikut kepada syarat-syaratnya kan? Tapi kena ingat, ada juga faktor yang boleh menjadi penghalang
kepada diterimanya wuduk, diterimanya solat seseorang. Antaranya ini. Jumpa tukang ramal itu tadi. Dalam keadaan yang mana dia tak percaya pun apa yang tukang ramal itu cakap. Jadi ini balasannya yang Allah berikan ya kepada orang tersebut. Dan dikatakan di sini, oleh kerana itu sebahagian ulama salaf sering mengatakan, sungguh aku lebih suka satu solat saja diterima. Satu solat saja yang aku kerjakan diterima daripada aku mendapatkan dunia dengan seluruh isinya. Demikian dikatakan oleh Ibn Umar. Mengenai alasannya, dia berkata kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Iaitu surah Al-Maidah ayat 27. Jadi di sini ada antaranya kata-kata daripada Ibn Umar. Ini bukan hadis ya, tapi kata-kata daripada Ibn Umar. Iaitu Abdullah Ibn Umar, dia kata dia lebih rela kalau tak dapat kesenangan dunia. Ya, maksudnya begitu. Ini saya cuba ulas maksud perkataan Ibn Umar tadi. Dia lebih rela kalau sekiranya dia tak dapat seluruh isi dunia ini, kesenangannya, nikmatnya yang ada di dunia ini, kalau nak dibandingkan dengan amalan-amalan yang tidak diterima. Itu maksudnya. Kalau satu solat diterima tu dah alhamdulillah bagi dia. Ya, itu lebih baik daripada dia tak ada kenikmatan dan kesenangan yang ada di dunia. Bagi dia miskin pun miskinlah. Itu maksud dia. Ya, miskin pun miskinlah. Asalkan amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana amalan yang diterima itulah yang akan kita bawa menjadi investment kita di akhirat. Kalau tak, masalah juga. Dah beramal tapi tak diterima. Apa syarat diterima amal? Satu apa? Saya tak dengar, maaf. Ikhlas. Betul Okey. Satu, ikhlas. Lagi nombor dua? Buat dengan sempurna. Buat dengan sempurna sahaja. Apa yang syariat tunjukkan pada kita. Ini dua syarat diterimanya sesebuah amal. Ingat ya, kita solat, kita buat amal ibadah kita, ia tak semata-mata dengan keikhlasan. Semua orang boleh kata dia ikhlas. Kalau gitu semua orang boleh kata, oh saya buat ni ikhlas, saya buat ni ikhlas. Tetapi dia mesti ada syarat yang kedua. Mengikut kepada apa yang telah ditunjukkan dalam syariat. Kalau tak, semua orang boleh buat solat dia sendiri, betul tak? Atas dasar dia ikhlas. Oh saya ni nak ketenangan, saya buat solat nama dia sakinah. Macam mana boleh? Tapi saya ikhlas. Boleh apa? Syarat diterima mesti ikhlas. Jadi saya nak solat dengan solat sakinah. Satu rakaat je. Jangan buat ini saya bagi contohnya, tiba-tiba kan semua orang pakai. Nyaya saya. Itu contoh ya saya bagi ya. Contoh saja. Kerana kita nak berdasarkan kepada keikhlasan itu tadi. Kita kata, yelah yang penting syaratnya mesti ikhlas. Allah terima amalan kita. Jadi semua orang boleh buat apa-apa saja amalan ikut kepada keikhlasan dia. Ini bahayanya. Sebab itu keikhlasan itu ia mesti dilengkapkan dengan syarat yang kedua. Mesti ada petunjuk dalam syariat. Sebab itu kita solat ikut cara Nabi. Bagaimana Nabi tunjuk kita solat? Kita puasa, kita ikut cara agama kita. Kan? Kita tak ikut kepada cara kita puasa. Kalau tak, semua orang kata, saya nak puasa malam. Yang penting ikhlas. Yang penting puasa. Yang penting puasa ikhlas. Buat malam lah, gitu. Tak boleh. Tak diterima kan? Sebab ia mesti syarat yang kedua tadi. Ada petunjuknya dalam agama kita. Bagaimana Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Bagaimana Al-Quranul Karim beritahu kepada kita. Amalannya itu bagaimana cara pelaksanaannya. Baru cantik. Sebab tu di sini kan dikatakan kepada kita.
Ibn Umar tadi ketika dia bawa tadi, kata-katanya kan, yang dia kata, aku lebih suka satu solat saja yang aku kerjakan diterima daripada aku mendapat dunia dengan seluruh isinya. Dia berikan kepada kita dengan dalil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal hanya dari orang yang bertakwa kepada Allah. Ini cerita Habil dan Qabil. Nanti boleh rujuk. Kan? Dua-dua mempersembahkan binatang, mempersembahkan korban mereka, tapi satu saja diterima. Kenapa satu diterima? Kerana itulah yang menepati syariat. Dia berikan seekor kambing biri-biri. Itulah yang diterima. Tapi yang lagi seorang dia bagi apa? Tanam-tanaman. Adakah ia menepati syarat korban? Tak. Kita boleh hari raya haji, ya saya nak korban, letak buah-buahan. Boleh? Tak diterima. Walaupun saya niat korban. Saya niat korban ikhlas kerana Allah, Allah tak terima. Sebab ia tidak menepati syaratnya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam agama kita. Kerana orang yang bertakwa, yang Allah terima amalannya, mereka akan beramal sesuai sebagaimana yang ditunjukkan dalam agama, dalam syariat. Ya, kalau ditanya kepada Muaz ibn Jabal, di sini saya ada rujuk dalam riwayat dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-27, didatangkan dengan satu riwayat pada masa itu Muaz ibn Jabal ada ditanya tentang manil muttaqun, siapa orang yang bertakwa. Jadi di situ Muaz ibn Jabal radhiyallahu an dia jawab begini, qaumun ittaqu syirka wa ibadatal authan. Iaitu kaum, orang-orang, yakni mereka, kita ni yang digelar sebagai orang yang bertakwa apabila kita takut melakukan kesyirikan. Ya, sebab tu tadi, walaupun kita kata 40 hari, jangan buat. Bendanya syirik. Walaupun orang kata, alah Ustazah syirik kecil tak load, jangan cakap tak load. Ya, dia tetap load juga. Tak load juga. Syirik tu, walaupun dia kecil. Sebab janji dia akan bawa kita kepada syirik yang lebih besar. Jadi orang yang bertakwa, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan syirik dan juga perbuatan penyembahan berhala. Ini jawapan Muaz ibn Jabal. Kemudian dia kata, dan dia adalah orang yang ikhlas dalam ibadah yang dilaksanakan. Lalu dia akan dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu jawapan dia ketika ditanya tentang orang yang bertakwa. Baik, seterusnya di sini kita ada perkataan ahdatha. Berhadath. Apa maksud berhadath? Iaitu didapatinya hadath. Yang dimaksud dengan hadath di sini adalah kotoran yang keluar dari salah satu dari dua saluran pembuangan kotoran kita, yakni kemaluan atau dubur. Tujuan Abu Hurairah menjelaskannya dalam hadis di atas adalah untuk mengingatkan sesuatu yang lebih berat dengan menyebutkan sesuatu yang lebih ringan terlebih dahulu. Tadi ada orang tanya dengan Abu Hurairah, apa soalannya? Lelaki daripada mana? Hadramaut. Okey. Dia tanya apa pada Abu Hurairah? Dia tanya apakah itu hadath? Ya, apakah itu hadath? Jadi Abu Hurairah jawab apa? Buang angin yang ada suara, yang tidak bersuara dan ada suara. Yang tidak berbunyi dan berbunyi. Jawapan dia begitu. Baik. Jadi di sini maksud yang tujuan Abu Hurairah tu kan, dia nak masukkan dengan jawapan yang diberikan oleh Abu Hurairah tadi berkenaan dengan buang angin yang tidak berbunyi dan berbunyi. Di mana Abu Hurairah diingatkan sesuatu yang lebih berat dengan menyebutkan sesuatu yang lebih ringan terlebih dahulu. Jadi Abu Hurairah dia sebut yang ada bunyi dulu ke yang tak ada bunyi dulu? Yang tak ada bunyi. Maknanya dia sebut yang satu yang lebih ringan. Okey, tak ada bunyi tu lebih ringan lah. Buang angin yang tidak ada bunyi adalah dianggap sebagai sesuatu yang lebih ringan daripada yang ada bunyi.
Ini ini yang dia jelaskan lah. Yelah kan, kalau ada bunyi, nanti orang tahu malu tak? Semua orang lari. Ish! Kok bunyi? Buang anginnya tu. Bunyi. Malulah aib. Jadi dia sebutkan sesuatu yang lebih ringan dulu, yang tidak berbunyi. Orang tak tahu apa. Betul tak? Kalau kita buang angin, tak ada bunyi, orang tak tahu pun senyap-senyap duduk. Oh, jangan ada bau je. Jangan ada bau je, Ustazah, betul juga ya. Kalau ada bau, dia tengok dia. Siapa? Anak siapa? Dia tengok. Tiba-tiba bau je, bau perfume. Okay? Tapi di sini dia katalah Abu Hurairah ketika dia jawab soalan daripada lelaki Hadramaut itu tadi, dia sebutkan sesuatu yang lebih ringan terlebih dahulu. Maknanya dia beritahu angin yang tidak berbunyi, baru dia sebut. Nak untuk ingatkan yang berbunyi itu. Berbunyi itu lebih besar daripada yang tidak berbunyi. Okey? Dan dia kata di sini kerana keduanya, iaitu buang angin yang tidak bersuara dan bersuara, berbunyi dan yang tidak berbunyi dan berbunyi, lebih banyak terjadi di tengah-tengah pelaksanaan solat daripada pembatal wuduk lainnya. Jadi itu sebab kenapa Abu Hurairah dia jawab tentang buang angin tadi. Kerana bagi Abu Hurairah, ya, ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, buang angin inilah perkara yang biasa berlaku dalam solat, ya, ketika kita ambil wuduk dan sebagainya. Baik, adapun hadas-hadas lainnya yang masih diperdebatkan di kalangan ulama, maksudnya adakah ia sesuatu yang membatalkan wuduk ataupun tidak membatalkan wuduk, maknanya itu ada khilaf. Ada perdebatan di kalangan ulama. Contoh di sini diberikan menyentuh kemaluan, menyentuh wanita, iaitu yang bukan mahram lah ya, muntah yang memenuhi mulut dan berbekam. Jadi ini contoh-contoh yang diberikan yang mana ada perdebatan di kalangan ulama, adakah perbuatan-perbuatan itu ianya membatalkan wuduk ataupun tidak. Dan dia kata di sini barangkali Abu Hurairah tidak menyinggungnya, maknanya mungkin sebab Abu Hurairah dia tak sebut tentang benda-benda tadi kan yang kita dah sebutkan tadi contoh-contohnya, kerana bagi dia ia tidak membatalkan wuduk. Ya, itulah pendapat yang dipegang oleh Al-Bukhari, seperti yang akan disebutkan dalam bab pendapat yang memandang tidak batal wuduk kecuali kerana sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur. Maknanya nanti tentang hal-hal menyentuh kemaluan, menyentuh wanita, berbekam ni semua kita akan bincangkan di hadis-hadis yang lain. Tidak disentuh dalam hadis ini. Baik, mengenai sikap Abu Hurairah itu, ada juga yang mengatakan Abu Hurairah dia tak jawab, Abu Hurairah menjawab sebatas hal-hal yang disebutkan di atas kerana tahu bahawa si penanya sudah mengetahui hadas-hadas yang lain. Namun pendapat ini terlalu jauh dari kebenaran. Jadi kalau ada orang yang berpendapat, mungkin Abu Hurairah dia cuma cakap tentang buang angin tu tadi kan, sebab lelaki yang tanya dia dah tahu tentang hal-hal lain yang membatalkan wuduk. Namun di sini dia kata hal itu tak betul lah, maksudnya pendapat tersebut adalah pendapat yang kurang ataupun jauh dari kebenarannya. Baik, seterusnya saya nak habiskan perbincangan hadis kita ya pada pagi ini di sini, sikit lagi di situ. Hadis ini dijadikan dalil batalnya solat kerana berhadas. Okey, jadi bila kita nak kata tentang hadis yang dalil yang menunjukkan batal wuduk batal solat seseorang, kita guna dalil ini. Dia solat batal, ada yang gunakan dalil ini. Okey, dalil batalnya solat kerana berhadas. Maksudnya kerana dia buang air kecil, buang air besar ataupun dia berada dalam keadaan yang hadas kecil ataupun hadas besar. Okey. Jadi baik keluarnya, tapi sekarang kita bincang tentang yang hadas kecil ya. Baik keluarnya sengaja maupun tanpa disengaja. Kita buang angin tadi sengaja ataupun tak sengaja tetap batal solat kita, batal wuduk kita. Itu maksudnya. Tak kata, saya buang angin tapi tak sengaja. Tak batal lah
Tak boleh cakap gitu. Walaupun sengaja, sengaja ataupun tidak sengaja, kedua-dua situasi itu dianggap sebagai situasi yang membatalkan wuduk dan solat. Jadi hadis ini digunakan sebagai dalil untuk menunjukkan batalnya solat ataupun wuduk kerana seseorang itu dalam keadaan yang hadas tadi. Juga dalil bahawa seseorang tidak wajib berwuduk setiap kali hendak solat. Sebab apa yang kita faham daripada hadis itu tadi? Hanya dalam keadaan hadas sahaja. Orang itu perlu berwuduk, dia memperbaharui wuduknya ketika dia hendak solat. Tapi kalau kita masih lagi ada wuduk kita tak buang air kecil, tak buang air besar, tidak berada dalam keadaan yang hadas, adakah kita wajib untuk ambil wuduk sekali lagi? Tidak. So dalil ini menunjukkan hal yang sedemikian. Baik, seterusnya, selama dia belum berhadas, baik, kerana tidak diterimanya solat apabila wuduk sudah batal. Sedangkan keadaan setelah berwuduk dan sebelumnya tentu hukumnya berbeza. Maka dengan kata lain, solat diterima secara mutlak jika seseorang sudah berwuduk. Maknanya tak kiralah wuduk tu tadi dia ambil bila. Selama mana dia masih lagi dalam keadaan wuduk dia tak batal, dia boleh guna wuduk itu tadi untuk dia solat. Kalau kita kata, tadi saya ambil wuduk pukul 11. Tapi nanti nak guna untuk solat zuhur boleh? Boleh, selama mana kita tidak dalam keadaan hadas itu tadi. Okey, baik, seterusnya perkataan yang terakhir di sini kita ada perkataan yatawaddau. Maksudnya berwuduk, iaitu berwuduk dengan air atau yang menggantikannya. An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Abu Dzar secara marfu', as-sa'idut tayyibu wadu'ul muslimi. Tanah yang baik adalah sarana berwuduk bagi seorang muslim. Tadi kan dia terjemahkan perkataan yatawaddau di situ, berwuduk dengan air atau yang menggantikannya. Yang menggantikannya apa? Tanah. Kalau tidak ada air, kita gunakan tanah yang suci lah, tanah yang bersih. Di sini syariat mengungkapkan istilah tayammum melalui sarananya, iaitu alternatif lain selain daripada air. Kita ada tanah yang baik sebagai wuduk. Kerana tayammum memang boleh menggantikan kedudukan wuduk. Tidak samar lagi yang dimaksud diterimanya solat orang yang berhadas dengan berwuduk adalah sesuatu yang dia melengkapi syarat-syarat solat yang lainnya. Wallahu a'lam. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kefahamannya di situ. Hadisnya ringkas sahaja, penerangannya juga ringkas. Dan kita pun tak ambil masa yang begitu lama lah untuk selesaikan. Selalunya kita berminggu-minggu satu hadis. Jadi alhamdulillah selesai pada pagi ini. So kita jumpa pada minggu depan. Minta maaf kita dah lebih masa. Saya tak boleh untuk buka untuk soal jawab. Dah pukul 11 lebih ni. Actually tak boleh lebih daripada pukul 11 berada dalam masjid. Baik, saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.